Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Didoakan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Pada hari ini kita akan teruskan pelajaran dalam bidang akidah, iaitu yang bertajuk Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas dan Maha Perkasa. Maha Pembalas iaitu bagi Asmaul Husna Al-Muntaqim dan Maha Perkasa dalam Asmaul Husna Al-Jabbar. Pelajaran pada hari ini dengan unit 1 iaitu dimulakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas berdasarkan daripada buku teks muka surat 68. Jadi apakah dia maksud Al-Muntaqim? Itu nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batasan. Jadi apakah dia balasan kepada orang yang melampau batas, iaitu disiksa, ya, berdasarkan dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-41. Saya jelaskan lagi apakah dia maksud Yang pertama, Allah memberikan pembalasan terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran dengan siksaan neraka. Peringatan Al-Quran di sini iaitu bermaksud ajaran ataupun perintah Allah di dalam Al-Quran yang tidak diikuti atau tak dipatuhi oleh kebalasannya ialah neraka. Yang kedua, ditimpakan azab. Contoh dalam peristiwa Tuhan iaitu kaum Quraisy ditimpakan kemarau yang panjang, terlalu panas, tiada hujan sampaikan debu-debu naik ke udara seperti asap. Kerana apa? Mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduhan di sini bermaksud debu asap, debu ataupun asap. Itu dia punya dalil dalam surah Ad-Duhan. Seterusnya yang ketiga, Allah memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberi keterangan yang jelas. Rasul diutuskan, Nabi diutuskan, diajak supaya menuju ke jalan kebenaran, namun masih ada yang ingkar. Lalu, kaum-kaum inilah yang diberi balasan ataupun siksaan. Saya tambahkan info yang terdapat dalam buku teks iaitu tambahan info berkaitan dengan kaum-kaum terdahulu yang telah pun diberikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana keingkaran mereka, seperti kaum Ad, kaum Lut dan juga kaum Samud. Kaum Ad menolak ajaran Nabi Hud lantas diberikan balasan angin puting beliung yang kuat. Manakala kaum Nabi Lut menolak ajaran Nabi Lut ke arah kebenaran dengan melakukan homoseks dan juga liwat. Maka mereka diberikan balasan, negeri diterbalikkannya, rakyat termasuk dalam tanah, dimasukkan ke dalam tanah. Yang ketiga, kaum Samud. Ketika itu Nabi yang diutus Nabi Salih alaihissalam. Penduduk-penduduk ataupun kaum Samud ini sangat angkuh dengan kisah yang itu sendiri, kisahnya panjang ya. Menuduh Nabi Salih pendusta. Akhirnya mereka diberikan balasan halilintar dan juga gempa bumi. Akhirnya ramai yang meninggal dunia dengan balasan tersebut. Terusnya unit yang kedua iaitu Allah Maha Perkasa dengan asma husnanya iaitu Al-Jabbar. Teruskan pada muka surat 70 ini. Al-Jabbar iaitu nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Perkataan secara mutlak anda kena ingat ya. Dengan dalil menunjukkan Allah itu Al-Jabbar iaitu daripada ayat yang kita paparkan sekarang, iaitu mempunyai sifat Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar ya. Al-Jabbar terdapat dalam ayat ini iaitu yang maha. Jadi Al-Jabbar kita bagikan kepada tiga, iaitu Allah memiliki dan menguasai seluruh alam. Allah tidak boleh dipersoalkan perbuatannya dan manusia wajib merendah diri. Ini 3 poin utama. Allah menguasai alam. Jangan persoalkan perbuatan Allah dan kita wajib merendah diri kerana apa? Kita hanyalah makhluk. Ya?
sedangkan Allah itu yang mencipta, kita hanya yang dicipta. Jadi ingat 3 poin ni, huraiannya selepas ini. Baiklah, jadi di sini ada satu kisah ya yang mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menjelaskan bahawa pada kiamat nanti Allah memegang 7 petala langit dan bumi dengan kekuasaannya. Jadi di sini kekuasaan Allah jelas di situ. Dalam hadis qudsi bermaksud akulah yang maha perkasa. Di manakah orang-orang yang berkuasa? Di dunia ya. Di kejap akhirat tak ada lagi dah. Di manakah orang-orang yang sombong di dunia dahulu? Jadinya janganlah sombong di dunia, kerana di akhirat kelak semuanya adalah sama. Jadi kita masuk poin pertama, Allah memiliki dan menguasai seluruh alam, semua makhluk berada dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua, jangan persoalkan perbuatan Allah SWT kerana setiap perbuatan Allah mengandungi hikmah yang tersembunyi. Dalam ayat ini dinyatakan, dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan, sedang mereka lah yang akan ditanya kelak. Maksudnya, manusia yang akan dipersoalkan, akan dihitung, akan dihisap, akan ditanya tentang amal-amal. Wajib merendah diri. Kerana siapalah kita sebagai makhluk ya. Kerana Allah akan mencampakkan makhluk yang bersikap takbur dalam neraka jahannam. Jadi di dunia janganlah angkuh, janganlah takbur kerana di akhirat juga semuanya akan sama. Baiklah, itu saja tamat tajuk kita hari ini. Di sini adalah aktiviti yang anda boleh bincangkan bersama rakan-rakan dalam kelas, iaitu senaraikan perbuatan takbur serta akibatnya terhadap kehidupan dalam masyarakat. Terdapat poin-poin nanti boleh dibincangkan dalam kelas ya. Sifatnya apa dan kesan terhadap masyarakat. Baiklah. Sekian. Sehingga berjumpa lagi di lain kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi di lain kelas yang akan datang.